Ketua, Encik Muhammad Syabir Pilus, Puan Zamalia binti Ghazali, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zahara binti Desa, Penolong Kanan Hal Ilmu Murid, Puan Rosma Zarah binti Sulung, Penolong Kanan Curriculum, Puan Noraini binti Ismail, Guru Kanan Petang, barisan GKMP, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Semoga anda semua sihat sejahtera. Before we begin, let's start our ceremony with standing prayer. So I will pass it from Pak Nawari to lead our prayers. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم أسرارنا وعلانياتنا لا يخفى على شيء من أمورنا ونحن البائسون الفقيرون المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المكرون من خضعت لك رقبنا وفاضت لك عبرنا وزلل لك جسمه ورغم لك أنفه نسألك أن تصلي على محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Terima kasih kepada saudara Basit dari kelas 5 Al-Nawari atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi Aiman, kalau kamu nak tahu, suatu tamadun atau bangsa dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Terdapat pelbagai cara dalam membina budaya ilmu. Cara utamanya ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengajarkan pelbagai program galakan membaca di sekolah-sekolah. Majlis menjemput Tuan Pengetua untuk memberikan kata-kata aluan, seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Nilam 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Jamalia binti Haji Ghazali, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zarah binti Desa, Penolong Kanan HAN, Puan Rosma Zarah binti Sulung, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Noraini binti Ismail, Penolong Kanan Sesi Petang, guru-guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua panitia yang dikasihi rakan-rakan guru, seterusnya para murid yang saya sayangi sekalian. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izinnya jua kita dapat bersama untuk menyempurnakan Majlis Anugerah Nilam 2021. Sebelum meneruskan ucapan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada barisan AJK Pusat Sumber Sekolah SMK Sungai Pusu dan Nilam kerana dapat melaksanakan Majlis Anugerah Nilam 2021 pada hari ini. Guru-guru dan semua murid yang dihormati sekalian, setiap institusi pendidikan sentiasa berhasrat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya, sebagaimana aspirasi dan falsafah pendidikan negara. Di sini jelas bahawa bukan sahaja bidang akademik yang perlu diutamakan, tetapi bidang lain termasuklah co-curriculum, sukan dan program nilam. Semua bidang ini perlu bergerak seiring dengan kecemerlangan akademik murid. Kecemerlangan dalam pelbagai bidang akan banyak membantu murid untuk lebih terselah berbanding murid yang lain. Murid-murid yang dikasihi sekalian, program nilam adalah agenda prima untuk menjadikan murid-murid sekolah sebagai warga yang berilmu, di samping menjadikan membaca sebagai satu tabiat yang berkesinambungan
tanpa mengira peringkat usia. Program Nilam adalah penjenamaan semula program membaca dengan memberi pengiktirafan. Ianya salah satu kaedah untuk menangani masalah yang menghalang penyuburan takbiat membaca dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat Malaysia amnya. Secara amnya, Majlis Anugerah Nilam diadakan setiap tahun bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada semua murid yang banyak membaca dan memenuhi kriteria yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Secara khususnya pula, Majlis Anugerah Nilam diadakan bertujuan untuk 1. Memberi pengiktirafan pada tokoh nilam peringkat sekolah. 2. Meningkatkan minat membaca yang berterusan dalam kalangan warga sekolah. 3. Menampilkan murid yang mengamalkan ciri-ciri pembaca berkualiti. 4. Mengenal pasti tokoh murid yang banyak membaca, berketerampilan serta mempunyai sifat-sifat kepimpinan. 5. Menjadikan amalan membaca sebahagian gaya hidup. 6. Menggalakkan lebih ramai murid untuk menyertai pertandingan anjuran pusat sumber sekolah. Guru-guru dan murid yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, tema program Nilam pada tahun ini adalah Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya. Selaras dengan hasrat, niat serta matlamat program Nilam begitu murni sekali, iaitu untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan murid sekolah yang seterusnya akan melahirkan murid-murid yang suka membaca dan cintakan ilmu. Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Membaca boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang suka membaca merupakan aset kerajaan yang tidak terhingga nilainya kerana kehidupan pada hari esok banyak bergantung kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Justru itu saya sangat berharap murid dan guru-guru SMK Sungai Pusu dapat menanamkan minat membaca dalam diri masing-masing. Inilah satu amalan yang harus dipuji dalam segala usaha kita melahirkan model insan cemerlang yang akan menjadi aset terpenting negara. Murid-murid yang dikasihi, anda merupakan aset penting dan pewaris kepimpinan negara yang amat berharga. Sehubungan dengan itu, rebutlah segala peluang yang terhidang untuk meraihkan kejayaan sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang kemahiran. Bertanya kepada yang tahu, berguru kepada yang ahli. Malu bertanya sesat jalan, malu berkayuh, perahu hanyut. Kerana guru merupakan murabi dan mudaris yang akan sentiasa menyantuni para murid mereka tanpa berasa lelah dan jemu. Lengkapkanlah diri kamu dengan rencam ilmu demi melalui bahtera kehidupan nanti dalam menempuh pelbagai cabaran yang bakal menanti. Yakinlah bahawa orang yang menuntut ilmu merupakan pewaris dan pemilik masa hadapan. Semoga warga SMK Sungai Pusu akan terus mara ke hadapan serta berjiwa kental dalam menghadapi transformasi pendidikan. Dengan ini, saya dengan sukacitanya dan bangganya merasmikan Majlis Anugerah Nilam SMK Sungai Pusu bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanpa membuang masa, mengumumkan senarai nama penerima anugerah bagi slot pertama.
Guys, did you know that the school's library organized a tons of competition for you to join? So, why did the school's library organize this competition? The reason is simple. It is for you. Yes, you. It is for you to read more books and become a very good reader one day. So, without further ado, let's see who have won the Nilam competition year 2021. Let's see. Seterusnya adalah senarai nama penerima anugerah bagi slot kedua. Majlis seterusnya menjemput adik Nur Iman untuk membuat resensi buku. Hidup ini ibarat cerita yang kita tulis. Setiap pengolahan dan pembetulan sesebuah cerita bergantung kepada diri kita sendiri dan ia juga boleh diubah menjadi pengakhiran yang bahagia. Kebahagiaan adalah ketika kita dapat menghargai diri dan orang yang kita sayangi serta setiap perlakuan dan kata-kata ialah pilihan kita. Kebahagiaan adalah apabila kita boleh menyatakan pada saat ini kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Iman binti Salam Mashush, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu. Berikut merupakan ideologi-ideologi berkenaan dengan kehidupan dan kebahagiaan dari beberapa watak yang terdapat di dalam buku yang bertajuk Dan Mimpi Yang Sama Berulang Kembali. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan ia merupakan hasil karya Yoru Somino yang berasal dari Jepun. Nanoka Koyanagi ialah watak utama dalam karya ini, merupakan seorang gadis awal remaja yang bijaksana dan beranggapan bahawa dirinya lebih arif dalam pelbagai hal berbanding dengan rakan-rakan sebayanya sehingga sanggup mengasingkan dirinya. Nanoka lebih menghabiskan masanya di rumah Cik Abu Zureh, wanita dewasa berkerjaya, nenek dan sahabatnya Kak Minami, seorang yatim piatu dan pelajar sekolah menengah. Dalam perjalanan menerkai erti kehidupan, terdapat pelbagai ujian dan dugaan yang menimpa. Nanoka juga tidak lari daripada membuat kesilapan. Namun, dengan bimbingan nenek, Cik Abu Zureh dan Kak Minami, dia sedar akan kekurangannya dalam hal perasaan manusia dan mula menebusi kesilapannya. Akan tetapi, pembimbingnya seorang demi seorang menghilangkan diri. Walaupun Nanoka berasa hairan dan kecewa, dia tabah meneruskan kehidupan dan terus berharap agar dapat dipertemukan dengan mereka semula. Nasihat-nasihat dan kehadiran mereka telah memberikan sinaran dan menjadi salah satu punca kebahagiaannya. Usai dewasa, dia mula menyedari bahawa pembimbing-pembimbingnya masa kecil itu merupakan dirinya pada usia yang berbeza-beza, datang untuk membantunya. Tetapi pada hakikatnya, Nanoka juga telah memberikan semangat kepada mereka agar terus berjuang untuk mencari kebahagiaan yang tidak lagi mustahil. Dalam karya yang penuh inspirasi ini, terdapat pelbagai nilai-nilai positif seperti nilai kegigihan, kesyukuran, keikhlasan dan kasih sayang yang patut dihayati, terutamanya golongan belia. Karya ini juga telah mengajar saya bahawa setiap langkah kita untuk ke arah perubahan bermula daripada diri kita. Akhir sekali, penulis menyatakan bahawa erti kehidupan dan kebahagiaan bergantung kepada pengalaman, ilmu dan kepercayaan masing-masing.
Pada pendapat saya, kebahagiaan adalah apabila saya dapat menuntut pelbagai bidang ilmu kerana ia merupakan cabang untuk lebih mengenali sekaligus merapatkan lagi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan senarai ke-5 anugerah bagi slot yang ketiga. Mari kita bersama-sama menonton resensi buku daripada salah seorang guru SMK Sungai Pusuk iaitu Cik Nur Fadilah binti Muslim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsikan sebuah novel yang saya baca semasa saya di universiti dulu. Novel ini sebenarnya merupakan satu tugasan untuk saya melengkapkan assignment, tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya. Novel yang saya baca ini sebenarnya memberi pelbagai kesan yang mendalam kepada pembaca sekiranya membaca novel tersebut. Novel yang saya nyatakan ini ialah novel Sanggita, iaitu menceritakan cinta bukan cinta biasa. Sebenarnya cerita ini sebenarnya mendalami erti cinta dua benua antara masyarakat berkaum Melayu dan juga masyarakat berkaum India, di mana mereka ini hanya melibatkan seorang majikan bersama dengan pekerja ataupun dikenali sebagai driver sahaja. Driver itu berbangsa Melayu Islam dan masyarakat ataupun majikan tersebut merupakan majikan yang berbangsa India. Mereka ni merupakan satu menanamkan satu perasaan cinta, berlainan bangsa. Pada bulannya saya agak sukar untuk membaca novel setebal 560 halaman ini kerana menekankan lebih kurang 20 bab. Kenapa saya kata novel ini sangat memberi kesan kepada saya? Dan untuk pengetahuan juga, novel ini ditulis oleh Azizi Haji Abdullah. Pertama sekali yang saya rasa novel ini memberi kesan bila pembaca membacanya dari segi jalan ceritanya yang menarik. Kenapa saya kata jalan ceritanya yang menarik? Sebab pada pandangan saya sebagai pembaca, dia merupakan jalan cerita yang lain daripada yang lain. Dan cerita dia, pada pandangan saya juga, penulis dia menekankan cerita yang bukan cerita tangkap muat. Pada pandangan saya, cerita ini dihasilkan melalui pelbagai jenis kajian dan pengumpulan ilmu-ilmu yang tertentu. Pertama, jalan cerita. Yang kedua, apabila saya membaca novel ini, kadang-kadangnya ada adegan-adegan membuatkan saya tersenyum dan juga tergelak seorang diri. Kenapa? Sebab saya dapat rasakan, saya akan jadikan novel ini sebagai panduan kepada saya. Tidak semuanya novel yang kita baca memberi impak yang tersendiri kepada kita. Yang kedua, saya tertarik dengan novel ini kerana setiap permulaan bab dalam novel ini sebanyak 20 bab, dia akan menekankan ataupun
menerangkan dan memberi contoh berkaitan tentang pantun empat kerat, gurinda, seloka tentang orang bercinta. Okay, sekiranya anda sebagai peminat membaca novel, anda boleh membaca novel ini dan dapat menghayati sejauh mana penceritaan itu memberi kesan kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menonton resensi buku dari Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi buku yang saya telah baca dan saya menjadikan sebagai salah satu panduan yang boleh saya gunakan untuk dalam kerjaya dan hidup. Dan saya ingin kongsikan bersama dengan semua warga SMK Sungai. Jadi buku yang saya pilih ialah tentang seorang tokoh yang hebat. Ini buku ini tentang autobiografi Presiden Nelson Mandela. Jadi kenapa saya pilih beliau? Kerana ketokohan beliau dalam menggerakkan pembebasan Afrika Selatan. Jadi dalam beberapa buku beliau telah saya sebut dan baca, antaranya Mandela's Way dan Long Walk to Freedom. Kerana beliau ialah seorang tokoh yang berjuang untuk pembebasan Afrika Selatan kerana sistem apartheid yang dikenalkan oleh penjajah Arab. Jadi ini bentuk autobiografi dan ceritakan tentang kehidupan beliau pada awalnya, dan beliau dilahirkan pada 1918, dan juga tentang pendidikan beliau semasa di universiti, akhirnya menjadi seorang lawyer, dan juga telah dipenjarakan selama 22 tahun dalam penjara di Robben Island, Afrika Selatan. Dan dia telah meninggal dunia pada 5 Januari 2013. Di buku ini banyak pengajaran yang kita boleh dapat kerana kesungguhan beliau untuk berjuang untuk kebebasan. Pertamanya kalau kita lihat perjuangan beliau itu pada awalnya ialah dalam bentuk demonstrasi dan juga perjumpaan secara formal, tapi akhirnya menjadi lebih ganas dan melibatkan keseluruhan rakyat Afrika Selatan, dan akhirnya telah berjaya untuk membentuk kerajaan pada 1990. Jadi moral of the story yang kita dapat, iaitu apa yang kita dapat daripada Nelson Mandela ni ialah bagaimana dia hidup dalam perjuangan itu, memberi semangat pada orang-orang ramai untuk percaya bahawa hidup ini adalah untuk kebebasan, keamanan dan juga keadilan. Jadi berjuang kebebasan sepatutnya percaya kepada kebenaran, cinta dan juga keadilan. Jadi kalau kita lihat, buku ini sangat memberi inspirasi kepada pembaca, terutamanya dari segi kepimpinan. Dan saya suka baca buku dari segi kepimpinan. Saya lihat kepimpinan beliau, dia ada menyentuh tentang bagaimana untuk jadi pemimpin tidak perlu sentiasa berada di hadapan, perlu juga kita berada di belakang, tetapi kita masih boleh jadi pemimpin. Analogi ceritanya juga bagaimana kita nak memimpin satu kelompok kuda ataupun haiwan kerbau atau apa saja. Kalau kita nak memimpin, kita pilih saja beberapa ekor yang hebat-hebat dan kita gerak mereka ke depan, dan yang lain pasti akan boleh ikut. Jadi itu memberi satu idea kepada saya bagaimana untuk memimpin. Dan ada yang kata pemimpin perlu berada di hadapan dan orang lain akan mengikut. Jadi Nelson Mandela mempunyai pemahaman yang berlainan. Itu cara dia memimpin. Ini memberi saya inspirasi untuk kerjaya saya. Jadi saya rasa setakat itu sajalah saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Membaca budaya kita. Itulah slogan yang sering kita dengari untuk menggalakkan murid dan pelbagai lapisan masyarakat menjadikan amalan membaca sebagai sebahagian gaya hidup mereka. Di peringkat sekolah, bagi menghargai murid-murid yang banyak membaca, pusat sumber sekolah akan memberikan anugerah di bawah program nilam kepada pembaca-pembaca terbanyak mengikut tingkatan. Dan seterusnya, siapakah tokoh nilam bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Ayo kita saksikan.
Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Cantik sungguh bunga kemboja, buat hiasan di hari raya. Banyak membaca, tajamkan minda. Itulah ciri insan berjaya. Maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.